Alright, okay. So selamat pagi. So ini merupakan kelas kimia kita yang pertama ya. Okay, so kelas kimia kita yang pertama bab 1 lah, pengenalan kepada kimia. Okay. Okay, so subtopik pertama kita 1.1, perkembangan bidang kimia dan kepentingan dalam kehidupan. Okay. So kita tengok apa itu kimia. Okey, kimia merupakan satu bidang sains yang mengkaji tentang struktur, sifat, komposisi dan interaksi antara jirim. So maksudnya kimia ini mengkaji tentang jirim. Apa itu jirim? Okey, jirim ialah benda yang mempunyai berat dan mengisi ruang. So maksudnya jirim ni benda yang pepejal lah, benda yang mengisi ruang. Okey. Bukanlah pepejal, sorry, not pepejal lah. Yang penting dia mempunyai jisim. Okay. So pembelajaran kimia bukan sahaja di dalam makmal tetapi wujud dalam kehidupan kita. Okay. Seperti garam dan sabun. Nanti semua bahan kimia lah. Okay. Tengok, kimia dapat membantu kita memahami jirim di sekeliling kita. Okay, macam jirim yang cikgu cakap tadi lah. So kimia ini berasal daripada perkataan Arab. Okay, al-kimia. Okay, so ahli kimia kita yang pertama di dunia ini adalah Jabir Ibnu Hayyan. Okay, ataupun bapa kimia, berasal daripada Arab lah. Okay, so banyak buku beliau di-translate dalam bahasa yang lain. So sumbangan beliau terlalu besar dalam ilmu kimia kita. Okay. Alright, seterusnya. Okay, bahan kimia dalam kehidupan harian. Okay, so di sekeliling kita ni penuh dengan bahan kimia. Tengok so kita boleh tengok salah satunya adalah makanan. So apa itu bahan kimia dalam makanan kita? So kita ada pengawet, pengawet makanan untuk bagi makanan tu tahan lama. Kan, macam kita ada ikan masin kan, tahan lama kan. So pewarna, nampak tak? Macam kek. Kek ni ada warna lah, kita letak pewarna, bagi ada warna biru, warna merah. So itu bahan kimia. Okay. Perisa, kan, perisa strawberry, perisa anggur, pengantioksida. Okay, apa itu pengantioksida? Okay, cikgu bagi contoh ya. Okay, kamu ada apple. Okay, ada apple. Korang nampak kan skrin ya? Okay. So ada apple, korang belah apple tu. So bila korang potong apple tu, contohnya apple hijau. So selang beberapa lama nanti permukaan dia akan coklat, akan brown, right? Apple tu kan. So kenapa dia jadi warna coklat? Okay, ini kerana permukaan apple tadi dah bertindak balas dengan oksigen. Bila dia bertindak balas dengan oksigen, dia akan jadi warna coklat. So apple tu dah mula bertukar warna. Sebab tu kita kadang-kadang kita gunakan ejen pengantioksida supaya kita punya buah-buahan semua tahan lama. So kita gunakan bahan kimia. Okey, itu namanya pengantioksida untuk bagi contoh macam apple tu tahan lama. Ataupun kita boleh juga guna garam kan. Garam ni pula, garam pun adalah ejen antioksida. Di mana kalau kita potong apple, kita lumur dengan garam. So dia akan tahan lama. Dia tak adalah cepat brown. So itu dia punya ni maksud antioksida. And then penstabil. Okay, penstabil tu macam contohnya cordial. Sirap, cordial anggur, sasi. Bila you bancuh dengan air, cordial tu, air tu akan jadi satu warna yang sama, betul tak? Macam bancuh sirap, semua serap. So kita guna penstabil di dalam itu supaya dia punya makanan itu, campuran itu tidak terasing. Kalau tak ada penstabil, maksudnya atas air masak, bawah tu sirap, dia jadi termendap. Yang pekat warna merah di bawah, air masak di atas. Sebab tu kita guna penstabil so that dia akan bercampur, mix. So itu namanya lah. Okay, penstabil dalam makanan kita. And then dalam pertanian. So dalam pertanian kita ada tengok ni, apa itu herbicide, pesticide, fungicide. Okay, cikgu pun pronunciation cikgu kadang-kadang mungkin campur Inggeris sikit lah ya. Okay, semua ni yang tiga di atas ni, okay, yang ini ya, ini adalah racun serangga. Okay, racun serangga tetapi dalam bentuk bahan kimia lah. Macam herbicide ni, kadang-kadang tumbuh-tumbuhan kita diserang oleh serangga kan. So kita sembuhkan herbicide. Pesticide untuk halang haiwan perosak daripada merosakkan tumbuh-tumbuhan, tanaman kita kan. Fungicide pula macam fungi ialah kulat kan.
Kadang-kadang tumbuhan pun diserang oleh kulat. Okay, so kita gunakan fungicide. So macam nampak gambar ni disembur kan. So dia, sorry jap, cikgu rasa lagu ni terlalu kuat. Mengganggu ke tak mengganggu korang sebenarnya? Ganggu ke tak ganggu lagu ni? Boleh tak seseorang jawab? Ganggu ke tak? Macam nak buat persembahan pula kan. Tapi kalau tak ada lagu macam boring kan. Okay, okay, kita sambung. Okay, boleh carry on lah. Okay, so makanan tadi dah habis, kita pertanian. Tu tak ada lagu lah, sedih lah. Apalah Cikgu Azwar awaknya kalut lagu ni. Lagu. So kita skip. Okay, so kita pergi kat mana tadi? Pertanian ya. So dah faham kan herbicide, pesticide, fungicide tadi. So itu adalah racun serangga lah, okay, untuk tanaman. Okay, tetapi cikgu kena explain juga bahan kimia ni tak semuanya baik. Okay, kita tahu bila kita guna macam banyak bahan kimia yang herbicide semua ni, benda ni macam tak elok jugalah untuk kita punya kesihatan bila kita makan sayur tu kan. Sebab tu orang kata lebih elok kita tanam sendiri, okay. Tapi petani bila buat bisnes dia kena gunalah sebabnya besar kan tanaman tu. Okay, kalau cara kedua, cara lain ya untuk kita, kalau kita nak tanam pokok, tanam hasil tanaman yang sihat kan, you boleh guna macam pesticide organik. Organik means you boleh buat sendiri. Contohnya kita blend bawang putih dengan serbuk cili. Blend bawang putih dengan cili, so kita sembur kepada kita punya tanaman. So tak adalah haiwan serangga akan hinggap. Itu satu yang organik lah, semula jadi. Macam bawang putih tu pun ada bahan kimia, tetapi ia adalah bahan kimia yang baik. Nampak tak? So ilmu-ilmu ni siapa yang beritahu? Saintis lah, okay, mereka kaji, okay. So ini untuk kalau nak tanam sendiri, okay, satu cara lain lah, okay. Baja ni untuk pertumbuhan lah, nitrogen, fosforus, kalium, ni semua ada unsur untuk baja lah. Dia pemakanan yang dibekalkan kepada tanah, okay. So untuk kesuburan tanah, so bila tanah tu subur, membantu untuk pertumbuhan kita punya tumbuh-tumbuhan kan, sayur-sayuran. Okay, hormon ni untuk apa? Hormon menggalakkan pembesaran. Okay, hormon ni diproses dalam makmal lah. Okay, ahli-ahli kimia lah kita proses untuk menggalakkan proses pembesaran. Dan dia juga dihasilkan oleh tumbuhan tu sendiri. Ada juga. Okay, alright. Seterusnya kita pergi kepada perubatan. Okay, bahan kimia dalam perubatan. Contohnya antibiotik. So antibiotik kalau you sakit kan, kalau kita pergi jumpa doktor kan makan antibiotik. So antibiotik ni sebenarnya diperolehi daripada sumber biologi seperti kulat dan mikroorganisma. Antibiotik ni kita ambil daripada kulat dan mikroorganisma. Okey, sebenarnya. Jadi dia pun boleh diperolehi dengan sintesis kimia menggunakan kita punya kaedah kimia lah. Jadi antibiotik ni boleh bunuh kuman yang menyebabkan jangkitan. Macam sekarang kita cakap pasal vaksin kan, macam kita ni bukan doktor, kita bukanlah bertauliah mana kan, jadi kita akur kepada yang lebih pakar. Okay, macam vaksin COVID-19, jangan terlalu dengar hasut-hasutan, jadi gini jadi itu. Memang kita takkan dapat 100% yang perfect, tetapi itu adalah yang terbaik untuk dunia. Macam tu, maksudnya ada pro and cons, tetapi jangan terlalu sempitkan fikiran. Okay, tak ada siapa nak sesuatu tu jadi buruk. So vaksin tu samalah juga. Okay, dia disintesis. Okay. Alright, next kita ada antiseptik. Antiseptik nampak yang warna kuning ni? Ni pen pula. Antiseptik untuk apa? Mengurangkan kemungkinan jangkitan. Okay, itu antiseptik lah kalau you luka kan, jatuh semua tu. Okay, lagi apa dia? Okay, kita ada vitamin. Kemoterapi tu untuk rawatan kanser. Okay, kalau kita ada kanser, kanser apa-apalah, kanser rahim ke, breast cancer, kanser kulit, kanser darah, so kita ada kemoterapi. Kemoterapi tu kemoterapi tu ada yang dalam bentuk suntikan, ada yang bentuk dalam drip, masukkan bahan cecair tu dalam badan kita. Okay, kadang-kadang bila orang tu kanser kan, you tengok dia botak,
Kening dia dah tak ada kening, bulu-bulu semua dah tak ada. Sebab apa? Sebab kemoterapi ni dia terlalu kuat. Jadi dia mematikan sel-sel macam rambut apa semua tu. Jadi tak boleh tumbuh. Kenapa dia kuat? Sebab dia nak bunuh yang sel kanser. Jadi dalam nak bunuh sel kanser tu terpaksalah matikan sel-sel yang lemah yang lain. Macam bulu-bulu, roma kita ni macam yang tak kuat lah. Okay? Tetapi bila dia dah sihat, dia dah tak kemo lagi, tumbuhlah balik rambut tu. Kan memang macam kita nampak benda tu tak elok, tetapi dia elok untuk perkara yang lain. Macam berkorban sekejap lah. Okay, kemoterapi. Okay, analgesic ni adalah bius. Kalau you nak cabut gigi, boleh tak bius? Cuba. Sakit gigi, mana cikgu, you pergi jumpa doktor, cabutlah gigi saya, ngap, cabut sekali, tak bius, menjegit kan, boleh melompat keluar daripada klinik. So analgesic adalah bius lah, bius apa sahaja jenis bius untuk tahan sakit, supaya you tak sakit. Alright, so untuk industri, okay, industri kita, cat tu adalah bahan kimia. Okay, polimer, apa itu polimer? Polimer adalah plastik. Okay, kita akan belajar dalam polimer ni dalam tingkatan 5. Okay, nanti. Alright, so kaca. Apa itu kaca? Kaca tu, kaca lah yang kita minum gelas kaca kalau pecah berderai kan. So kaca ni diperbuat daripada apa? Siapa tahu kaca dibuat dari apa? Ada yang nak jawab tak? Okay, kaca dibuat daripada pasir. Okay, dia ada satu ejen namanya silikon dioksida daripada pasir tu. Itulah yang menjadikan kaca, right? So seramik ni daripada tanah liat. Macam labu sayung, daripada pasu bunga yang kita buat tu. So itu seramik lah, pun bahan kimia. Deterjen macam sabun lah, sabun deterjen ya. Okay, pewarna alun ni kita boleh abaikan sebab kita dah cakap pasal cat tadi Okey, perkembangan bidang kimia dan sumbangan teknologi kimia. Nampak kimia ni sangatlah pentingnya Okey, so dia sumbangannya merangkumilah disiplin biokimia. Ni dalam kimia lah, botani, pertanian, forensik. So yang memerlukan pengetahuan kimia untuk menyelesaikan masalah. Okey. Perkembangan bidang kimia dan sumbangan teknologi kimia. Okey. Okey, tengoklah. So keperluan teknologi kimia ini adalah untuk menyelesaikan masalah, mendorong perkembangan teknologi kimia. So okey, ini satu, menyelesaikan masalah lah. Okey. Dan teknologi yang digunakan pada tahun 1960-an dan 70-an ni dah lama. So dah tak sesuai digunakan pada zaman sekarang. Sebab tu saintis sentiasa berkembang. Berkembang macam penyakit juga kan. Tiba-tiba kita ada COVID-19. Penyakit pun berkembang. Samalah juga dengan kuman dan virus. Diorang bermutasi dan menjadi yang lebih mengikut semasa. Sama juga dengan kita punya kimia, penyelidikan kimia sentiasa mencapai sesuatu yang baru kan. So seiring dengan perkembangan lah zaman. Okey, so ini salah satu di antara kaedah kimia jugalah, macam pengawitan makanan dengan garam atau gula. Macam ni lah sotong kering kan, ikan kering. Pengawitan makanan melalui pembekuan macam daging, ayam kita letak dalam freezer. So dia akan tahan lama. So salah satu teknik jugalah. Pengawitan makanan melalui nanoteknologi. Okey, nanoteknologi ni adalah proses yang sangat halus, sangat rumit. Sangat rumit. Ini pun yang zaman sekarang punya lah. Nanti kita akan kupas lebih detail untuk bab yang akan datang lah. Okey, nanoteknologi ni. Right, seterusnya dia sangat kecil nanoteknologi ni. Okey, kerjaya berkaitan dengan bidang kimia. Okey, nampak antara kerjayanya adalah bidang kosmetik, pharmaceutical ni, farmasi lah. Okey, bioteknologi, nanoteknologi dan teknologi hijau. Okey, teknologi hijau nanti kita akan masuk nanti. Okey, kalau bioteknologi macam ni lah, penyelidikan biotek. Bioteknologi ni ada satu kursus, kat universiti ada kursus dia, jurutera bioperubatan. Okey, farmasi pula, ni lah ahli farmasi lah, berkaitan ubat-ubatan. Okey, doktor dalam bidang itulah. Ni nanoteknologi ni macam saintis lah. Dia mengkaji partikel-partikel lebih kecil yang sangat halus. So memerlukan ni semua benda ni lah, mikroskop. Okey, jurutera nanoteknologi, so ahli sains pemakanan. Okey, kosmetik pun sama, ahli kimia kosmetik nak buat kosmetik ni. Tetapi kena berhati-hati. Ada orang yang nak cepat, untung nak cepat ini, dia meletakkan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Nanti cikgu akan cakap pasal benda tu.
Okay. Okay, pakai runding kosmetik. Okay. Teknologi hijau. Okay, teknologi hijau ni sekarang ni kita tengah popular lah dengan teknologi hijau. So apa itu teknologi hijau? Sorry, okay. Dia macam kalau tengok gambar sini kan, nampak tak? Ini kita panggil solar panel ni. Okay, solar panel ni untuk dia ganti matahari untuk jana kuasa elektrik. So teknologi hijau ni menggunakan sumber alam lah supaya kita tak cemarkan alam. Sumber alam pula kita maksudnya untuk kita gunakan macam solar panel, ambil daripada matahari kan, diserap kan, diserap untuk jana kuasa elektrik, macam itulah. Okay. Penyiasatan saintifik dalam kimia. Okey. Penyiasatan saintifik dalam kimia ni untuk digunakan untuk menyelesaikan masalah sains lah. Sebab tu kita ada penyiasatan saintifik. Okey. Alright, so kaedah saintifik ini tengoklah nanti ada kaedah ni lah, kaedah saintifik untuk penyelidik lah dalam menyelesaikan masalah. So yang ini kamu kena hafal lah, kena faham lah dulu, janganlah macam terus nak hafal kan, kena baca dan faham. Yang ini ada dalam textbook. Step-step dia ni kena tahu. Okay, macam pertama membuat pemerhatian dulu. Kita boleh gunakan penglihatan, kita boleh dengar, boleh sentuh, rasa, bau. So ini pemerhatian dulu, observe kan. And then kedua membuat inference. Inference itu kita kumpulkan data ataupun menggunakan pengalaman lalu untuk buat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Ni bahasa kena baiklah untuk faham ya. Seterusnya kita kenal pasti masalah. Ini kita kemukakan soalan lah berdasarkan data yang kita kumpul di atas ni. Okay. Seterusnya kita buat hipotesis. Hipotesis tu apa? Pernyataan umum. Okey, teori awal lah tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, untuk menerangkan peristiwa atau pemerhatian. So pernyataan ini nanti kita uji untuk buktikan betul ke tak betul. Okey, ni step dia. Step seterusnya mengenal pasti pemboleh ubah, variables lah. Okay, kita kena kenal pastilah pemboleh ubah itu dimanipulasi, mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas serta pemboleh ubah dimalarkan dalam sesuatu eksperimen, okey, untuk menguji hipotesis. Kita akan buat eksperimen nanti, okey, untuk melakukan step semua ni. Okey, cikgu pun tak masuk lagi makmal. Kita tengok nanti macam mana bila buka sekolah. And then mengawal pemboleh ubah. So dalam sesuatu penyiasatan, pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Kamu akan nampak benda ni bila kita buat eksperimen. Okey, tak apa. Kita buat nanti kita akan tengok balik. And then merancang eksperimen, menentukan bahan dan radas yang perlu digunakan. Radas ya, sebab cikgu baru ajar kimia, radas apa pun tak tengok lagi. So kita sama-sama explore nanti bila buka sekolah kita masuk makmal. Okay, cikgu pun dah excited nak tengok macam mana keadaan makmal dah lama tak masuk, berpuluh tahun dah. Mengumpul data, membuat pemerhatian atau pengukuran dan merekodkan data secara teratur. Selepas buat eksperimen kita kumpulkan data. Okay. And then mentafsir data, organisekan dan tafsir data yang dikumpul. Okay. Data boleh ditafsir melalui pengiraan, graf, carta, okay, untuk cari dia punya hubungan. Nampak tak? Matematik sangat penting lah. Matematik ni ada dalam semua perkara. Okay. Kalau tidak tak berjalanlah kita punya penyelidikan. Okay, ini membuat kesimpulan. Okay, ini membuat pernyataan tentang dapatan daripada eksperimen. Sama ada hipotesis diterima atau ditolak. Kan tadi ada hipotesis tadi slide yang sebelum ni yang kita punya awal punya teori tu. Masa ni kita tengoklah betul ke tak betul kita punya anggapan yang pertama tadi. Last sekali baru kita tulis laporan. Okay, berkomunikasi secara terperinci tentang segala aspek eksperimen supaya hasil eksperimen dapat dikongsi demi perkembangan ilmu kimia. Nampak tak? Perkembangan ilmu kimia ni semua saintis buat step ni. Semua saintis akan guna step-step inilah. Ni semua dia akan buat lah. Okay. Alright, 1.3. Ini last lah. Untuk bab 1 ini terakhir. 1.3. Penggunaan, pengurusan dan pengendalian radas serta bahan kimia. Radas tu apa? Radas tu yang macam bika, tabung uji, benda-benda yang kita gunakan untuk buat eksperimen. That is radas ya. Okay. Okay. Nampak makmal ialah satu tempat yang penting dalam pembelajaran kimia. Kita memang akan selalu turun makmal, okey, dan juga merupakan tempat yang berbahaya, okey. Apa aturan dan langkah keselamatan dalam makmal perlu dipatuhi. Nanti bila kita masuk makmal, cikgu akan explain semulalah apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Okey, you pun dah biasa masuk makmal kan, makmal sains, okey.
Alright, seterusnya alat pelindung diri dan peralatan keselamatan. Okay, so ada alat, ada pakaian dia lah. Okay, so kita tengok pakaian dia macam ni. Tapi okay, tengok kita ada kacamata goggles. Nampak kat mata kat sini goggles ni digunakan untuk mengelakkan debu atau percikan bahan kimia dari terkena mata. Memang bahan kimia memang akan ada yang meruap, yang meletup, okay? Tapi you budak sekolah kita tak bagilah yang sangat bahaya tak ada yang bahaya lah. Topeng muka digunakan untuk melindungi organ pernafasan daripada bahan kimia dalam bentuk serbuk atau wasap. So perlu. Tadi cikgu cakap tadi you all tak guna benda yang bahaya. Sorry, ada benda yang bahaya. Tetapi bukanlah yang terlalu bahaya sampai kamu kena pakai semua ni, tak perlu. Tak perlu pakai tetapi still bahaya. Nanti dengar je arahan cikgu apa yang perlu dibuat lah. Sebab memang akan ada bahan kimia yang kita akan gunakan dalam eksperimen yang akan meletup, yang akan merecik, memang akan ada nanti. Okay. Alright, so kita guna yang ni topeng muka ni untuk ini, and then kita perlukan sarung tangan, okay, yang digunakan semasa mengendalikan bahan kimia daripada tercedera. Okay. Tapi untuk peringkat sekolah tak perlu lagi lah. Okay. Okay, baju makmal. Okay, nampak sini. Baju ni digunakan untuk pelindung badan kita lah daripada tumpahan bahan kimia seperti asid, alkali dan pelarut organik. Kasut makmal digunakan untuk melindungi kaki daripada kecederaan akibat tumpahan bahan kimia ataupun terkena objek tajam. Okay, sebab itulah macam science students kita panggil kan, murid-murid yang bijak lah, yang pandai, yang mendengar arahan, betul tak? Kalau you bagi budak-budak yang berlari-lari, yang macam kanak-kanak seronoknya masuk makmal, akan banyaklah berlaku kecederaan. Bukan cikgu cakap budak yang tak sains kelas tu bodoh, tidak. Kadang-kadang pilihan kita untuk teruskan dalam bidang sains kan. Jadi dengar arahan, jangan bermain-main dengan bahan kimia, sangat berbahaya. Okay. Okay, kebuk wasap. Okay, so kebuk wasap ni yang ni lah, ni bentuk dia. Dia untuk jalankan eksperimen yang membebaskan wasap beracun, mudah terbakar atau berbau sengit. So kita letak dalam ni lah supaya kita takkan bau benda tu. Dia duduk je dalam ni. Okay, ada eksperimen yang menggunakan benda ni lah. Pancuran air, tengok pancuran air untuk apa? Kalau berlaku kemalangan, kita gunakan untuk membersihkan badan, bukan untuk kamu mandi ya. Amboi, dah perlu PJ cikgu nak tumpah mandi, bukan. Ini kalau ada kemalangan, okey. Kalau berlaku kebakaran, janganlah berlaku ya. So kita doakan janganlah berlaku kebakaran dalam makmal kita, tetapi kita ada step yang precautions lah. Okay, kita ada alat pemadam api kan. Eye wash ni, kita tak ada eye wash ni. Tetapi sama je, maksudnya kita ada pili dekat dalam dekat makmal kita kan, ada banyak meja tu dia, kita dekat tengah tu kita ada pili-pili air. So kalau apa-apa termasuk mata ke, cucilah dengan air yang banyak. Dengan terutamanya mata ya, kalau apa-apa yang masuk dalam mata bahan kimia, basuhkan air, basuh banyak-banyak. Jangan pergi cari cikgu, masa tu mata kamu dah hilang. Okay, basuh air dulu. Kawan-kawan boleh panggil cikgu. You kalau terkena terus cari air, okay, yang melibatkan mata. Okay, alat pemadam kebakaran memang perlu ada lah. So ini tak apalah, siapa kalau berlaku kebakaran kita akan guna benda ni. Okay, pencuci tangan patut ada dalam makmal kimia untuk membersihkan dan menanggalkan bahan kimia, minyak, kotoran dan mikroorganisma pada tangan. Okay. Ni penyimpanan ni cara kita simpan lah. Okay. Kebanyakan bahan kimia makmal adalah berbahaya. So dekat makmal kimia tu ada satu lagi bilik kecil kan, ada pembantu makmal yang jaga. Dekat dalam store tu ada banyak bahan kimia. Okay, you janganlah pergi sibuk-sibuk pula nak masuk, nak tengok-tengok kan, tak payah. Biar je lah pembantu makmal uruskan. So dekat situ kita simpan lah bahan-bahan kimia kita. Okay, dia ada kategori dia. Okay, pelupusan. What is pelupusan? Pelupusan macam mana kita nak buang? Sudah guna semua, macam mana kita nak buang bahan kimia ni? So dia ada cara dia lah supaya kita tidak mencemarkan alam sekitar dan tidak merosakkan habitat flora dan fauna. Dia ada cara untuk melupuskan lah. Macam dekat sekolah kita tak gunalah bahan kimia yang begitu banyak ya. Kita yang sikit saja, so kita boleh buang sajalah. Okay, ke dalam tong sampah ataupun dalam air, bergantunglah tengok kepada jenis bahan kimia itu. Okay, ni penyimpanan bahan kimia lah. Tengok ya, macam bahan reaktif ya, tengok. Bahan reaktif ni kita akan gunakan masa kita buat eksperimen nanti. Logam reaktif seperti lithium, natrium, kalium, okay, disimpan dalam minyak parafin. Nampak, disimpan dalam minyak. Kerana apa tau? Nanti kita akan buat eksperimen, potasium semua ni bila kita letakkan dalam air dia akan meletup.
dia akan melompat-lompat dalam air tu nanti. Korang akan tengok. So macam potasium ni paling aktif. So kena potong kecil-kecil. Pembantu makmal nanti akan potong kecil-kecil, kita akan buat eksperimen. You nampak bila dia bertindak balas dengan air, udara, dia akan meletup. Sebab tu kita simpan dalam minyak parafin. Simpan dalam ni supaya dia tidak bertindak balas dengan udara. Okey, hidrokarbon dan pelarut organik, okey, cecair yang senang meruap, okey, senang terbakar seperti hidrokarbon dan pelarut organik disimpan di tempat yang teduh serta jauh dari matahari. So dalam stok kita tadilah, okey, kita simpan. Okey, bahan yang senang terurai, macam ni bahan yang senang terurai, okey, so disimpan dalam botol yang gelap. Nampak dia gelap supaya tak kena cahaya. Kalau bahan yang senang terurai dengan kehadiran sumber cair seperti asid nitrik pekat, maksudnya kalau kena cahaya pun dia akan terurai. So biar di dalam botol yang gelap, semua bersebab. Okey, bromin, liquid bromin ni. Okey, ni bahan kimia yang menghakis biasanya disimpan dalam kabinet. So kita setiap makmal ada pembantu makmal kan, so mereka dah tahu dah yang mana menghakis, yang pH lebih daripada 9 apa-apa ke, nanti dia akan simpan di tempat-tempat khas lah. Sebab tu you jangan pandai-pandai ambil, ikut je arahan cikgu ya. Okey. Bahan toksik dan logam berat disimpan dalam bekas khas yang berlabel. Okey. Dan di dalam bilik yang berkunci. Semua ni kita tak nak dedahkan dengan haba dan cahaya matahari. Okey, kita takut. Pelupusan bahan kimia. Okey, you tengoklah. Hidrogen, kalau hidrogen peroksida ni, okey. Sisa hidrogen peroksida pada kepekatan rendah boleh dituang secara terus ke dalam sinker makmal. Kalau sikit tak apalah. Okey, kalau sikit, dan kita akan guna sikit saja pun. Kalau banyak macam mana? Dia kena dicairkan dengan air dan tambah lagi dengan natrium sulfate bagi proses penguraian sebelum dituang ke dalam sinki. Okey, tapi sebab untuk budak sekolah kita tak guna banyak lah. Okey. Macam sisa pepejah yang pecah ni, nampak radar-radar yang pecah macam mana? Okey. Perlu dibuang dalam bekas khas. Okey, so kena maklum kat cikgu, kena bagi tahu cikgu apa yang pecah, jangan sorok-sorok diam. Pelarut organik dan hidrokarbon. Okey, nampak dah ada toksik. So tengok kadang-kadang kilau yang tak bertanggungjawab dia buang kan dalam sungai, dalam laut, so akan mengganggu kita punya hidupan, okey, mengganggu kita punya flora dan fauna. So macam kita bermula dengan kita pun, even kalau bahan-bahan kimia yang berbahaya kita buang dalam longkang contohnya. Longkang tu akan mengalir kepada longkang yang lebih besar. Lepas tu mengalir pula ke sungai dan seterusnya ke laut kan. So kita kena bertanggungjawab lah. Bahan kimia jangan terus buang ke longkang. Tengok bahan kimia yang berbahaya lah. Okay. Sisa pelarut organik dan hidrokarbon perlu disimpan dalam bekas khas yang dibuat daripada kaca atau plastik. Okay, ini kita punya inilah pengendalian bahan kimia. Okey, bahan meruap seperti alkohol, amonia dan bromin adalah mudah meruap, iaitu mudah berubah kepada keadaan gas pada suhu bilik. Meruap tu bermaksudnya dia mudah menjadi gas. Mula-mula dia cecair, bila dia meruap maksudnya dia menjadi gas lah. So gas tu beracun lah bila you hidup. Okay? Sebahagian gas yang terhasil daripada meruap ni adalah berbahaya kepada manusia dan boleh membawa maut. So kalau ditulis itu ayatnya bahan mudah meruap, so berbahayalah. Kena tengok macam mana cara penggunaannya, sebab bila terdedah kepada suhu luar ni, udara, nanti dia akan jadi gas yang beracun. Bahayalah. So sebab itu bahan yang mudah meruap ini perlu disimpan di dalam bekas yang bertutup, okey, dan jauh daripada sumber cahaya dan haba. Okey. Langkah pengurusan kemalangan di dalam makmal. Okey, nampak sini. Tumpahan bahan kimia tetap berlaku. Kita tak boleh nak elakkan, walaupun kita dah jaga semua, kadang-kadang tetap berlaku. Okey, jadi kalau berlaku apakah langkah yang perlu ambil? Inilah nombor 1, 2, 3, 4, 5 ni. Maklumkan kemalangan kepada guru dan pembantu makmal dengan segera, cikgu ataupun ada pembantu nanti. Jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Janganlah pergi pijak-pijak nak tengok-tengok pula. Jauhkan diri daripada kawasan tumpahan bahan kimia itu. And then sekat dengan membuat sempadan menggunakan pasir. Okey. Kita tak apa, pembantu makmal tahulah mana nak cari pasir nanti. Okey, kita bersihkan tumpahan bahan kimia tersebut dan lupuskan tumpahan kimia mengikut proses yang betul. Ni kami lah yang akan buat. You all tak payah. Okay, just maklum kepada cikgu sahaja. Okey, ni gambar apa ni? Termometer ni pun penting ni, tengok ya.
Termometer merkuri sering digunakan semasa menjalankan eksperimen di dalam makmal sekolah. So kita nak tengok suhu kan, kita memang akan selalu guna termometer. Okay? Jika termometer merkuri pecah, murid berhadapan dengan risiko berlaku tumpahan merkuri. Okay? Walaupun disikit ya, tetapi kuantiti kecil ni menyebabkan keracunan merkuri. Okay, cikgu akan explain pasal merkuri ni ya. Okay, keracunan merkuri terjadi apabila seseorang terdedah kepada merkuri dalam jumlah yang jumlah apa tadi? Jumlah yang tertentu, yang banyak lah. Okay, nampak merkuri mudah meruap pada suhu bilik. Wap merkuri akan menjadikan udara beracun. Jangan sentuh tumpahan merkuri kerana merkuri boleh diserap melalui kulit. Okay, cikgu nak cakap pasal merkuri ni. Merkuri ni adalah sejenis logam ya. Okay, logam kan pepejal, tetapi merkuri ni logam yang berbentuk cecair. Okay, tapi dia dekat dalam lah kan. Merkuri adalah logam yang bentuk dia cecair. Okey, kalau pecah dia akan jatuh kan, jatuh kat lantai. Okey, dia boleh apa nama tadi, mudah meruap kan. So bila dia meruap dia akan jadi apa? Dia akan jadi gas kan. Jadi gas, ataupun kalau you tersentuh gas tu beracun lah. Dan kalau you tersentuh merkuri ini, dia boleh masuk dalam kulit. Okey, dia akan meresap masuk dalam kulit kamu dan masuk dalam darah kamu. Okey, apa jadi bila masuk dalam darah? Bila masuk dalam darah dia tak boleh dikubuhkan, dia tak boleh dibuang, dia akan kekal duduk dalam darah kamu. Kalau sikit tu tak apa, kalau banyak jadi macam mana? Akan jadi kanser. Akan jadi kanser. Dan kalau you tengah pregnant, you terpegang masuk dalam darah you, bayi you pun akan cacat. Okey, so sangat bahaya. Beberapa 2 tahun lepas tu ada bomba datang sekolah kita. Bomba datang tau. Sebab merkuri pecah. Jangan seronok sangat, jangan nak jadi superhero nak memegang merkuri, nanti you dapat kanser. Sebab tu bomba akan datang bila merkuri pecah, bomba, kita panggil bomba. Cikgu tak boleh buat, bomba akan buat. Okay, untuk bersihkan merkuri ni sangat berbahaya ya. Okay, you pernah dengar tak kosmetik? Orang kata kosmetik ni kena KKM dah bukan, maksudnya dia kena tarik balik dia punya pasaran kerana ada merkuri dalam kosmetik tu. Nak jadi putih ada banyak merkuri kan. Kadang-kadang ahli perniagaan ni tak bertanggungjawab, dia nak cepat dapat hasil. Kenapa dia gunakan merkuri? Sebab bila masukkan merkuri dalam kosmetik dia akan cepat putih dan glowing. You pun seronok lah, oh glownya muka I kan. Pakailah merkuri bertepek-tepek kat muka tu. Dia akan jadi apa? Kan sedap tadi kan? Jadilah kanser. Kalau dah pakai bertahun-tahun, sebab itulah kita jangan excited sangat. Entah apa-apa produk lah putih, dalam masa 3 hari putih kau. Baik kau makan je merkuri tu. Glowing daripada glow in the dark namanya. So kena berhati-hati, kena ada ilmu. Nampak tak ilmu kimia? Kita belajar, kita tahu bahan-bahan yang berbahaya. Tak boleh ya. Dalam kosmetik ia sangat berbahaya. So tengok lagi, okay, langkah-langkah yang perlu diambil sebaik saja berlaku tumpahan merkuri. Ni tadi cikgu dah cakap, okay, kita ni lah yang betul punya lah, yang lebih formalnya. Maklumkan kemalangan kepada guru atau pembantu makmal, jadikan kawasan tumpah sebagai kawasan larangan. Sama tadilah, taburkan sebut sulfur untuk menutup tumbahan. Ni kita akan buat lah, pembantu makmal akan bantulah. And then hubungi jabatan bomba. So macam ni lah kalau berlaku tumpahan merkuri. Selagi satu, merkuri tu dia punya termometer you jangan letak atas meja, dia akan bergolek. So kita akan sediakan raga, setiap meja nanti akan ada raga. So bahan kimia semua letak dalam raga tu. Kan, so kita buat langkah berjaga-jaga supaya tak berlaku benda-benda macam ni. Okay. Wow, dah tamat. Dah habislah bab 1 kita, pengenalan kepada kimia. So